Assalamualaikum semua. Saya Akhfasha bin Ardansyah yang berjaya dan menang. Itulah maksud sebagai pemberian nama yang indah ini oleh bonda saya. Kamu semua boleh panggil saya Cikgu Asfar. Salam pengenalan. Berusahalah untuk berjaya dan memperoleh kemenangan merupakan moto hidup saya yang kini mencecah 18 tahun pada bulan September nanti. Saya juga merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik saya. Secara tidak langsung, mendidik diri saya menjadi seorang abang yang bertanggungjawab dan harus menjadi contoh yang baik dalam tingkah laku, sikap, tutur kata dan serta menunjukkan tahap disiplin dalam urusan diri sendiri. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Mawar. Kemudian melanjutkan ke peringkat sekolah menengah di Sekolah Menengah Taman Foresight dan mendapat tawaran yang sangat berharga untuk melanjutkan pelajaran sekolah menengah saya di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Banyak ilmu yang disyurahkan oleh guru-guru saya kepada saya, bukan sahaja ilmu dalam bidang pelajaran, malah ilmu yang juga diterapkan dengan ilmu tanggungjawab sebagai pemimpin kepada rakan sebaya. Contoh yang diamanahkan untuk memegang beberapa jawatan penting di sekolah seperti menjadi pengawas sekolah, ketua pelatun untuk badan uniform dan menjadi pengusi badan beruniform. Dan juga saya juga menjadi pengusi Persatuan Bahasa Melayu di sekolah saya. Penghargaan yang saya dapat di Sekolah Menengah Taman Foresight ialah saya mendapat mata pelajaran terbaik dalam pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan Islam dan juga sains. Saya mendapat ini di tingkatan 2 sebelum saya menamatkan pelajaran saya di sekolah di sana. Kemudian saya mendapat penjaringan kereta solar peringkat sekolah naik Gehan di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Hal ini menambahkan lagi daya kepimpinan saya dan memberi keyakinan pada diri saya dalam menguruskan suatu tugasan yang diamanahkan. Berusahalah dengan moto hidup saya, berusaha untuk berjaya dan beroleh kemenangan. Bukan hanya berusaha, berjaya dan beroleh kemenangan untuk diri saya sendiri sahaja, tapi saya juga mengimpikan untuk turut bersama-sama membawa anak bangsa ke arah yang cemerlang, terbilang dan gemilang. Kerana itulah punca keutamaan saya memilih menjadi seorang pendidik di dalam dunia pendidikan ini. Arus pembelajaran saban hari akan berubah seperti yang apa telah berlaku semenjak pandemik COVID-19 menyerang dunia. Arus pendidikan menghadapi cabaran yang maha hebat di dalam meneruskan pemberian ilmu kepada anak bangsa. Satu inisiatif mengajar dalam maya secara Zoom menguji kebolehan guru itu sendiri bagi menarik minat pelajar terus fokus ketika penyampaian oleh guru berlangsung. Murid sekolah kebangsaan atau lebih mudah dikenali sebagai murid sekolah rendah, terutamanya mereka yang baru mengenali alam persekolahan sebenar seperti murid tahun 1. Guru yang bijak akan menjadikan suasana pembelajaran penuh dengan keseronokan bagi menghilangkan rasa bosan atau rasa takut ketika berdepan dengan guru, terutamanya guru lelaki, contohnya saya, insya-Allah. Suasana persekitaran atau bahan sokongan pelajaran juga memiliki peranan penting dalam menarik minat pelajar terus kekal dalam kelas. Mari kita saksikan rakaman ini. Selamat menonton dan enjoy. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya harapkan semua murid dalam keadaan sehat, cergas, ceria dan bersedia untuk topik yang kita akan belajar pada hari ini. Okey semua, buka buku surat 35 bab 4, kita akan belajar mengenai pasal otak. Okey murid-murid, di sini cikgu akan menunjukkan satu lukisan mengenai otak. Otak terbagi pada 2 bahagian. Satu bahagian kiri dan satu bahagian kanan. Setiap bahagian mempunyai fungsi yang masing-masing
untuk menggerakkan seluruh tubuh badan kita. Okey murid-murid, cikgu akan terangkan otak di bahagian kanan dahulu. Ada fungsinya. Nampak otak ni? Menarik bukan warna-warni? Otak ini lebih baik untuk orang yang lebih berkreativiti. Orang yang menggunakan otak yang kanan digambarkan lebih mahir dalam setiap hal-hal. Contohnya, dia mahir dalam seni, muzik, visual dan gambar, untuk buat lukisan dan pelbagai lagi bidang-bidang yang menggunakan imajinasi otak yang tinggi. Okey murid-murid, kita pindah ke otak yang sebelah kiri. Otak kiri fungsinya adalah untuk orang-orang yang berfikiran logika, mengenai bahasa dan pemikiran dan analitis. Orang-orang yang dominan menggunakan otak kiri digambarkan orang yang lebih ahli dalam bidang bahasa. Contohnya, dia menulis dan membaca. Selain itu, mengira juga menggunakan otak belah kiri dengan subjek matematik. Orang yang berfikiran menggunakan otak yang belah kiri berfikiran berdasarkan fakta-fakta sahaja. Okey murid-murid, cuba bagi tahu cikgu macam mana kita dapatkan otak yang sihat. Ya betul, tidur dengan baik. Contohnya, cukup 8 jam untuk manusia biasa untuk tidur, menyihatkan tubuh badan. Selain itu, pemakanan yang sihat. Kita mestilah makan benda yang berkhasiat untuk menjanakan otak kita berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, melakukan meditasi. Contohnya, melakukan yoga untuk menenangkan fikiran kita dengan hal-hal yang sehari kita lakukan. Selain itu, kita juga boleh melakukan aktiviti yang berhubungan dengan otak. Contohnya, menyelesaikan masalah sodoku ataupun bermain sahibah atau serang kata dan pelbagai lagi lah yang mencabar otak kita untuk berfikir. Dan kita juga jangan merokok. Semua tidak merokok kan? Jangan merokok. Mungkin tidak baik untuk kesihatan dan otak kita. Selain itu, kita mestilah selalu berfikir positif dalam setiap hal. Contohnya, orang yang mengkritik hasil karya kerja kita, kita mestilah mengambil sebagai pembangkit semangat untuk lebih maju ke hadapan dan melatih tubuh badan kita ini melakukan aktiviti yang ringan, senam ringan. Contohnya berkebun, mencapai rumput dan sebagainya lah pada waktu yang lapang. Baiklah murid-murid semua, sampai di sini saja sesi berbagi kita pada hari ini, iaitu bab 4 berkaitan dengan organ tubuh badan manusia seperti otak. Dengan ini, sebagai kerja rumah anda semua, saya minta anda semua melukis kembali gambar otak yang di muka surat 35 berserta dengan fungsi di otak di bahagian kiri dan di bahagian kanan. Pastikan kerja rumah itu dihantar ke Telegram cikgu pada tempoh yang diberikan sehingga minggu hadapan, iaitu bulan 4 2021. Saya ingatkan kembali, kerja rumah itu adalah tanggungjawab dan amanah daripada cikgu sendiri kepada kamu. Pada rakan yang tidak hadir, pastikan mereka tahu dan hantar kepada cikgu juga. Ingat, orang yang berilmu selalunya berjaya. Sekian sahaja persembahan video pengenalan diri saya dan contoh demonstrasi pembelajaran di dalam bilik belajar. Saya Asfar bin Adlan Shah mengharapkan karya saya menepati kehendak IPJM dan besar harapan saya agar menjadi seorang pendidik pada satu hari nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.